la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin, lahul mulku kullu wa lahul hamdu kullu wa lahul syukru kullu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba', faya ayyuhal muslimun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengan penuh keikhlasan pada waktu tengah hari ini bersama-sama bercita-cita mempertingkatkan ilmu dan kefahaman kita kepada Islam, agar kita menjadi hamba-hambanya yang semakin condong dan cenderung, semakin taat, semakin takut untuk melakukan larangannya, semakin cinta untuk melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tajuk khutbah pada tengah hari ini ialah siapakah manusia yang paling zalim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha illa minal mujrimina muntaqimun. Surah As-Sajdah ayat 22. Surah As-Sajdah ayat 22 merupakan surah yang kita baca waktu solat subuh itu tadi. Allah memberitahu kepada kita yang zalim bukan orang yang menyembah berhala, walaupun syirik dosa yang paling besar. Bukan yang membunuh, bukan yang berzina, bukan yang menanam anak hidup-hidup. Yang paling zalim Allah sebutkan dalam ayat 22. Mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha. Orang yang telah diberikan pada mereka, disampaikan pada mereka ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah, lalu berpaling daripada peringatan Allah. Telah ada Islam yang begitu jelas, tiba-tiba mengambil satu pandangan alternatif dalam menentukan cara hidup. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam satu ayat daripada surah Al-Imran ayat 154. Yazunnuna billahi ghairul haqqi zanal jahiliyah. Mereka memberikan satu prasangka buruk kepada Allah, kepada kitab Allah, kepada Nabi Allah, kepada peraturan-peraturan yang telah diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanggapan pandangan jahat jahiliyah. Apabila ambil Islam, maka kita akan mundur. Apabila ambil Islam, tidak maju, tak dapat berdaya saing. Apabila ambil Islam, dianggap kolot, terkebelakang. Sedangkan yang paling adil, yang paling maju ialah orang-orang yang beriman, orang-orang yang disebutkan oleh Allah, orang yang berjaya. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengambil hidup dia itu, iaitu jalan yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kerja yang dibawa ini, kerja yang telah dibawa oleh Rasul-Rasul alaihi musallatu wassalam. Daripada subuh kita kembali kepada waktu malam,
Setiap Khamis malam Jumaat kita membaca surah Yasin. Kita juga berjumpa dengan ayat 17, 18 dan 19. Allah menyebut, "Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin." Tidaklah kami ini nabi-nabi, rasul-rasul, melainkan penyampai, melainkan postman, penyebar risalah yang telah disampaikan kepada kami. Dan apabila mereka membawa Islam, qalu inna tatayyarna bikum. Kamu ni yang membawa Islam, membawa hidayah, membawa peraturan, membawa kitab, kamu membawa kesialan dan kecelakaan. Mereka menganggap orang-orang yang membawa Islam itu nak kembali kepada Allah, golongan yang celaka. Tatayyarna, kamu menyebabkan kami jadi celaka sebab nak beramal dengan Islam. Allah jawab dalam surah yang sama ayat 19. Qalu ta'irukum ma'akum. Yang menyebabkan kamu celaka diri kamu sendiri. Bima kasabat aidikum. Dalam ayat yang lain Allah sebut, di atas tangan-tangan kamu yang menolak Islam. Maka Allah jawab lagi dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-50. Allah beritahu, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Adakah hukuman jahiliyah yang kamu nak ambil? Hukuman manusia yang rapuh, yang bobrok dalam menyelesaikan masalah negara, ekonomi, masalah sosial, masalah masyarakat yang boleh menyelamatkan rakyat dunia dan juga akhirat. Apabila kamu menolak Islam. Sebab itu asas agama Allah, bukan akal fikiran. Kita sembahyang hari ini jadi 2 rakaat zuhur kerana itu syariat Allah. Kita berjimat cermat bukan kerana duit tak ada, sebab jimat cermat merupakan ajaran Islam, membazir kawan syaitan. Innal mubazzirina kanu ikhwanu syayatin. Sesungguhnya orang yang membazir itu kawan syaitan. Kita menolak muzik hiburan yang melampau bukan kerana tak suka, tetapi kerana Allah sebutkan dalam surah Luqman yang dipanggil lahwul hadis, iaitu perkara-perkara alat muzik, penyanyi, hiburan yang melampau, yang melalaikan manusia daripada ingat kepada Allah. Kita membatalkan konsert bukan sebab ada orang mati, ada remaja mati, tetapi konsert tersebut bertentangan dengan hukum Allah. Bila balik kepada Islam, maka justru itu, apabila namanya syariat Allah, maka mesti ada 2 perkara yang asas. Bila mana-mana peraturan itu, yang pertamanya jalbul manafi', dia membawa kepada manfaat. Yang kedua, dar'ul mafasid. Dan peraturan syariat Allah itu mestilah dalam sifatnya itu mencegah perkara-perkara yang mudarat kepada manusia, tidak di dunia bahkan di akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi kepada surah yang lain. Surah Al-Insan pagi tadi juga menyebut, nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafur. Daripada surah Al-Kahfi kita beralih surah Yasin, kita beralih kepada surah Al-Insan. Kami yang menurunkan Al-Quran, bukan kamu. Apa sifat Al-Quran? Turun daripada Allah yang bersifat dengan sifat yang maha sempurna. Sebab itu bila sifatnya sempurna, dia beri kita tengah hari ini sifatnya sempurna, dia uji kita tengah hari ini sifat dia sempurna, dia beri anak kita 10A SPM, dia sempurna, dia beri anak kita SPM tak dapat 10A, dapat 10B, dia juga sempurna, hasilnya sempurna. Itu i'tiqad dan keyakinan kita sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan Quran datang daripada Allah yang bersifat dengan sifat yang sempurna. Maka apabila kamu melaksanakan hukum Allah, Allah memberitahu kepada kamu, fasbir li hukmi rabbika. Bersabar di atas ketaatan, melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kamu ikut orang-orang yang asiman, orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang menolak agama Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga memberitahu kepada kita daripada As-Sajdah, kita pergi ke Yasin, pergi ke surah namanya surah Al-Kahf. Asasnya ialah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada semalam sehingga ke petang ini, surah-surah ini kalau kita rangkai, kita gandingkan, betapa hebat makna-maknanya untuk mendidik hati-hati kita agar semakin takut dan gerun, kasih dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, pada hari ini apa yang berlaku ialah apabila orang-orang Islam sendiri merasa sangsi dan ragu kepada Tuhannya sendiri, sangsi dan ragu kepada agamanya sendiri. Apabila yang menentang hukum Allah, orang-orang yang menunaikan haji di Makkahul Mukarramah, orang-orang yang bertadarus, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Profesor-profesor menyatakan apabila diwawarkan pelaksanaan hukum hudud di Brunei 1 April yang lalu, bangun orang-orang Islam mengatakan bahawa tindakan Brunei itu tidak wajar dan tak sepatutnya dilaksanakan kerana hudud itu merupakan ciptaan manusia. Di manakah akal fikiran iman orang yang beriman kepada rukun iman yang 6? Kita marah orang-orang bukan Islam menghina hukum Islam, lagi kita marah orang-orang Islam yang menghina, mencerca Islam, yang menghina Nabi kita. Bukan Acong yang menghina Nabi kita Qasim Ahmad, menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menganggap hadis itu ialah ciptaan manusia. Hari Jumaat kita dengar ayat atiullaha wa atiur rasul, surah An-Nisa ayat 59. Taat palu kamu pada Allah Al-Quran, taatlah kamu pada Rasulullah hadis Nabi. Di mana ayat ini nak kita buangkan? Kita bukan saja nak mempertahankan kalimah Allah, kita nak mempertahankan kalimah Allah, hukum Allah, Al-Quran Allah, Nabi Allah, segala-galanya yang datang daripada Allah wajib kita pertahankan, bukan kalimah Allah sahaja. Dan kita tidak rela mana-mana orang yang memperkotak-katikkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama semalam, ada orang Cina bernama Kong Takwa, orang Cina dari Gombak, menyebut sesiapa yang takut kepada hudud, dia ialah orang jahat yang takut untuk dihukum dengan hukum ini. Kata-kata daripada orang bukan Islam yang memperkatakan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh yang demikian, marilah kita sama-sama kita renung balik ayat 110 surah Al-Kahfi yang kita disuruh oleh Nabi membacanya tiap-tiap hari Jumaat. Maka kembalilah kita, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa, kata Allah, yang berhajat, yang berpeluang, yang bersungguh-sungguh rojak untuk balik kepada Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh, jangan sekutukan Allah pada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari Khamis dan hari Jumaat. Surah yang kita baca dan kita amalkan, mudah-mudahan kita sujud waktu pagi hari Jumaat. Kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastaghfirun. Orang yang sujud menyungkur dalam solat, orang yang sujud menyungkur di luar salat,
apabila ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka. Mudah-mudahan dalam diri kita tidak ada melainkan kebesaran Allah. Apa yang terjadi, apa yang dilalui oleh orang-orang yang beriman kerana kasih dan sayangnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita membersihkan hati dan keyakinan kita daripada perkara-perkara yang cuba mengganggu gugat, cuba mencalarkan akidah anak-anak kita dalam dunia yang moden ini, dengan laman-laman sosial, nama Twitter, Facebook, blog dan sebagainya. Anak-anak muda yang disuapkan dengan perkataan-perkataan yang merosakkan akidah. Ben Ali secara terang-terang dalam Facebook mengatakan bahawa aku tidak percaya kepada kehidupan akhirat. Apabila anak-anak kita tidak ada kekuatan dalam menghadapi cabaran baru, Islam baru, Islam liberal, sosialis, sekularis, pluralis dan sebagainya, yang mengambil Islam dengan pendekatan-pendekatan yang tidak dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم.